Hai, Assalamualaikum murid-murid sekalian. Selamat sejahtera. Selamat kembali mengikuti sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita sambung kembali pembelajaran kita dalam unit 9. Hari ini kita akan mempelajari tata bahasa iaitu kata sendi nama. Jom kita mulakan belajar. Objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid-murid akan dapat memahami dan menggunakan kata sendi nama dalam ayat dengan betul. Kita lihat tajuk pembelajaran hari ini sangat menarik, iaitu berkemas sambil bersenam. Murid-murid tahu, selain daripada aktiviti bersenam seperti berjoging, berlari, mengayuh basikal, mendaki gunung, kita juga boleh bersenam dengan melakukan aktiviti berkemas. Contohnya seperti mengemas rumah, menyapu, mencuci pakaian, mencuci pinggan mangkuk, mengemuk lantai dan sebagainya. Jadi, musim PKP ini, murid-murid bolehlah membantu ibu bapa mengemaskan rumah. Sambil mengemas, kita boleh mengeluarkan peluh. Bak kata pepatah, sambil menyelam, minum air. Cikgu harap-harap murid-murid dapat membantu ibu bapa di rumah ya. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita. Kita kenali dahulu bagaimana penggunaan kata sendi nama. Di sini kita dapat perhatikan kata sendi nama berfungsi sebagai kata depan kepada kata nama. Murid-murid faham? Apakah yang dimaksudkan dengan berfungsi sebagai kata depan kepada kata nama? Mari kita pelajari bersama-sama dan cuba fahami. Kita lihat dalam ayat yang cikgu sediakan ini. Contoh yang pertama, adik berehat di rumah bersama kakak. Adik berehat di rumah bersama kakak. Di dalam ayat ini, perkataan di merupakan kata sendi nama, manakala rumah pula merupakan kata nama. Jadi, jika kita perhatikan, kata sendi nama di dalam ayat ini digunakan di hadapan kata nama untuk melengkapkan sesuatu ayat. Mari kita teruskan lagi untuk memahami lebih lagi tentang kata sendi nama. Hari ini kita akan mempelajari 6 jenis kata sendi nama. Murid-murid faham dan ingat ya. Yang pertama ialah kata sendi nama di. Seterusnya, dari. Yang ketiga, daripada. Keempat, ke. Kelima, kepada. Dan yang terakhir ialah pada. Ada 6 kata sendi nama yang kita pelajari pada hari ini. Kita ulang semula. Di, sebut bersama cikgu. Di. Dari. Daripada. Ke. Kepada. Dan pada. Ada 3 di, 2 ke dan 1 pi. Kita lihat penggunaan kata sendi nama tersebut. Yang pertama, kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Contoh ayat, Alia bersekolah di SK Stella Maris. Kita lihat di sini perkataan di, kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Seterusnya, ke. Menunjukkan arah, tempat dan masa. Contohnya, Reza pergi ke kedai. Reza pergi ke kedai. Dalam ayat ini, kata sendi nama ke digunakan untuk menunjukkan tempat. Seterusnya yang ketiga, dari. Dari digunakan untuk tempat dan juga masa. Contoh ayat yang pertama, Iris mengulang kaji pelajaran dari pukul 10 pagi.
Penggunaan kata sendi nama dari dalam ayat ini digunakan untuk menunjukkan masa 10 pagi. Seterusnya, ayat yang kedua, Carmen berasal dari Sabah. Kata sendi nama dari dalam ayat ini digunakan untuk menunjukkan tempat iaitu Sabah. Seterusnya, kata sendi nama pada digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan ataupun masa. Contoh ayat, Siti menulis pada papan tulis. Di dalam ayat ini, perbuatan Siti ialah menulis. Jadi, untuk melengkapkan ayat, kata sendi nama pada digunakan bagi melengkapkan maksud ayat. Perbuatan menulis tersebut menunjukkan tempat pada papan tulis. Seterusnya, kata sendi nama kepada digunakan sebelum kata nama. Dalam ayat ini kita perhatikan Joel memberikan buku itu kepada rakannya. Perkataan kepada di sini digunakan sebelum kata nama iaitu rakan. Seterusnya yang terakhir ialah kata sendi nama daripada. Ada dua penggunaan kata sendi nama daripada. Yang pertama menunjukkan tempat datangnya sesuatu. Contohnya, kerusi itu diperbuat daripada kayu. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan. Contoh ayat, Kisha lebih tinggi daripada adiknya. Jika murid-murid ingin membuat ayat yang menunjukkan perbandingan, membanding beza sesuatu, kita boleh menggunakan kata sendi nama daripada. Cikgu harap murid-murid semua faham penggunaan tadi tentang kata sendi nama. Baiklah, sekarang cuba murid-murid sediakan buka buku teks muka surat 58. Buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Kita perhatikan di dalam halaman ini, kita dapat nampak ada petikan yang masih lagi belum lengkap dan juga beberapa gambar rajak. Tajuknya ialah berkemas sambil bersenam. Kita perhatikan gambar tersebut. Ianya menunjukkan seorang budak perempuan yang bernama Hana dan juga ibu Hana. Kita baca dahulu perkataan yang berada dalam petak berwarna merah ini, iaitu, cuba baca bersama-sama murid-murid. Di. Kedua, dari, daripada. Di, ke, kepada, pada, dan akhir sekali di. Mari kita lihat penggunaannya di dalam ayat dan kita cuba lengkapkan. Kita baca bersama-sama ya murid-murid. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Jika kita lihat di dalam ayat ini, perenggan yang pertama, penggunaan perkataan kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Seterusnya, Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Penggunaan kata sendi nama dari dalam ayat ini menunjukkan tempat, manakala daripada pula menunjukkan perbandingan. Seterusnya yang ketiga, Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Kedua-dua kata sendi nama di dan ke juga digunakan untuk menunjukkan tempat. Seterusnya kita perhatikan gambar yang keempat. Kita dapat nampak di sini Ibu Hana sedang memberikan sesuatu kepada Hana. Apakah yang diberikan oleh Ibu Hana itu murid-murid? Kain? Kain apa tu? Kain lap. Okey, cuba kita lengkapkan. Di sini ayatnya belum lengkap lagi.
Kita lengkapkan ayat ini dengan menggunakan kata sendi nama ke dan juga kepada. Cikgu bagi masa kepada murid-murid untuk berfikir. Cuba bina ayat pendek, ayat tunggal untuk melengkapkan perenggan tersebut. Okey. Cikgu rasa murid-murid tahu apakah jawapannya. Mari kita baca. Ini merupakan cadangan jawapan dari cikgu ya. Okey, kita baca. Ibu Hana pergi ke biliknya. Menggunakan kata sendi nama ke. Seterusnya, beliau memberikan kain lap kepada Hana. Okey, baik. Seterusnya, gambar yang kelima. Kita perhatikan apa yang sedang Hana lakukan. Hana sedang mengelap meja. Okey, cuba bina ayat menggunakan perkataan pada. Kata sendi nama pada. Berpandukan gambar Hana ini. Okey, ini ialah cadangan jawapan dari cikgu. Kita baca, murid-murid pun boleh baca bersama, kemudian bandingkan dengan jawapan murid-murid ya. Hana mengelap habuk pada meja belajarnya. Dan yang terakhir, kita perhatikan apa yang Hana sedang lakukan. Hana sedang menyusun buku. Gunakan bina ayat berdasarkan gambar tersebut dengan menggunakan kata sendi nama di. Ini senang saja murid-murid. Cikgu tahu semua boleh jawab. Okey, jawapannya ialah Hana menyusun buku-buku di atas meja dengan kemas. Tahniah murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid dapat berjaya membina ayat menggunakan kata sendi nama yang diberikan. Seterusnya, kita beralih pada latihan pada hari ini. Cikgu berikan latihan yang pertama. Okay, bina ayat lain. Selain daripada tadi tu, awak bina ayat lain menggunakan kata sendi nama yang berikut. Yang pertama, di, ke, dari, pada dan daripada. Awak binalah ayat menggunakan idea awak sendiri. Tulis ayat tersebut di dalam buku latihan dengan tulisan yang kemas. Bagi latihan yang kedua pula, murid-murid buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 68. Di sini awak dapat perhatikan, awak perlu melengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul dan sesuai. Ada pilihan jawapan yang telah disediakan di atas ini. Awak cuma perlu melengkapkan petikan tersebut. Baca dan fahami betul-betul petikan, baru awak lengkapkan dengan kata sendi nama yang sesuai. Okey, sekian. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah kerana anda semua telah berjaya menghadiri kelas PDPR untuk Bahasa Melayu tahun 2 hari ini. Sekian saja. Terima kasih. Jumpa lagi.